Saya Edelina. Oh, jangan ikut kelas dah. Okay, sorry Okay, boleh mula. Nama saya adalah Zarin Danisha binti Sarizal. Nama panggilan saya Ling. Hobi saya nyanyi. Nyanyi. Asal daripada negeri Sabah ya? Ya, Oh, sebab, okay. sama. Sabah. Sabah buka puasa awal kan? 6 lebih dah buka. Sabah dekat which part? Daerah mana? Tawau. Ah, wow, okay. Jadi ini adalah cikgu panggil nama betul lah. Cikgu panggil Adelia boleh? Boleh. Boleh. Ini kita ada, saya ada beberapa orang kawan yang lain tapi mungkin tak masuk lagi, tak apa. Jadi kita ada 3 orang dahulu, sebenarnya ada je budak lelaki tapi mungkin hari ni ada yang terawih ke dan sebagainya, tak apa. Okay, jadi dekat sekolah belajar sains dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? Melayu. Bahasa Melayu. Jadi kebanyakan dalam ni semua bahasa yang digunakan untuk sains adalah bahasa Melayu lah. Sebab ada juga yang belajar dalam bahasa Inggeris ataupun 2 bahasa lah. Okey, jadi hari ni kita nak sambung. Pertama, cikgu minggu lepas dah bagi tugasan berkaitan dengan latihan pemboleh ubah. Okay, kenapa cikgu nak tekankan bahagian ini? Kerana bahagian ini adalah bahagian yang biasa akan masuk dalam bahagian C. Jadi ini adalah soalan yang memang wajib ada dalam bahagian C. Yang mana awak perlu mengenal pasti. Dia merupakan kemahiran proses sains juga. Tapi di bawah mengawal pemboleh ubah. Jadi sebenarnya kita dah jumpa dah ketika kita sains tahun 4 mungkin. Tapi tahun 5 ni lebih kepada kita nak fokus kepada teknik menjawab lah. Okay, pertama kita ada berapa pemboleh ubah yang awak kena tahu dan benda ni awak kena ingat sehingga awak masuk sekolah menengah sekalipun adalah kita ada, okey sekejap cikgu padam, cikgu conteng pula. Okay, kita ada 3 pemboleh ubah. Sekejap kan cikgu. Okay, kita ada 3 pemboleh ubah. Oh, lawan tulisan. Sekejap Cikgu nak adjust balik tulisan sekejap. Okay, ini adalah latihan minggu lepas. Tapi cikgu nak ulang lah. Okay, kita ada 3. Pen cikgu ni struggle-nya. Tadi elok. Okay, kita ada 3 pemboleh ubah. Jadi kita ada 3 pemboleh ubah lah. Dalam apa eksperimen memang kita ada 3 saja pemboleh ubah. Ni cikgu tulis balik semula. Okay, kita ada 3 pemboleh ubah. Okey, apakah 3 pemboleh ubah yang kita ada tu? Pertama, kita ada pemboleh ubah yang kita ubah sepanjang eksperimen. Suatu benda yang mungkin berubah atau berbeza atau tidak sama, dia adalah dinamakan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, jadi kalau dalam satu eksperimen tu ada sesuatu benda yang awak nampak berbeza. Okey, contoh kita ada kajian tentang biji benih. Kita ada 3 bekas. Bekas A, B dan juga C. Lepas tu kita dapati, bekas A ada 10. Bekas B ada 20 biji benih. Bekas C ada 30 biji benih. Jadi bermaksud di situ, kita ada pemboleh ubah yang berbeza adalah jumlah biji benih. Okey. Jadi, apakah pemboleh ubah yang dinamakan itu? Nama dia kan adalah pemboleh ubah dimanipulasi.
Okey, jadi boleh ubah kalau awak nampak sesuatu yang berbeza dalam eksperimen, maka dia adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Yang kita ubah-ubah, yang kita yang boleh ubah dia. Okey, next. Okey, next. Okey, kita ada juga satu pemboleh ubah yang diperhatikan ataupun sesuatu pemboleh ubah yang kita nak record atau kita nak lihat hasil atau yang kita nak teliti. Teliti tu kita nak lihat. Jadi sesuatu benda yang kita nak lihat, kita nak perhati, kita nak record, kita nak catat, melihat hasil itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Jadi itu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okay, now kita pergi kepada pemboleh ubah yang dikekalkan dalam suatu eksperimen. Okay, apa maksud dikekalkan? Bermaksud dia sama, tak berbeza. Itu adalah pemboleh ubah. Apa nama dia? Apa pemboleh ubah yang sama, tak berubah, yang tak berbeza, nama dia? Okay, nama dia adalah Pemboleh apa? Kau dengar dia orang nak cakap? Pemboleh ubah di Malakang. Pandai. Pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Jadi kita tiga pemboleh ubah. Jadi awak kena ingat kata kunci yang cikgu kuningkan ni. Itu adalah pemboleh ubah yang kita pelajari dan perkara ini akan kita jumpa sehinggalah sekolah menengah. Okey, semua orang dah dapat kat sini. Jom kita bergerak kepada bahagian seterusnya. Kita ada satu latihan. Okey, soalan pertama. Okey, macam minggu lepas yang cikgu katakan, kita ada satu teknik untuk menjawab soalan. Pertama, apakah teknik dia? Pertama, awak perlu membaca soalan tersebut. Dah baca, kita nak buat apa pula? Okey, pertama kita kena baca. Kedua, kita cari kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci ialah apa yang cikgu dah highlightkan. Kat sini cikgu kata pemboleh ubah dimanipulasi adalah sesuatu yang diubah atau berbeza tidak sama. Okey, lepas tu cikgu cakap pemboleh ubah bergerak balas adalah sesuatu yang diperhati, record, hasil atau kita teliti. Okey. Pemboleh ubah yang ketiga, kata kunci dia adalah dikekalkan, sama atau tak berubah atau tak berbeza, dinamakan pemboleh ubah dimalarkan. Jadi awak perlukan, kalau ada satu ayat, jika soalan itu dalam bentuk ayat, awak perlu baca untuk mencari pemboleh ubah. Okey, kejap. Kita ada kawan yang baru kan? Sebelum cikgu terlupa, okay, kita ada kawan baru dalam ni, kita ada Akif. Betul? Okey. Mungkin Akif baru masuk kan? Cikgu just ulang balik untuk cikgu perkenalkan diri ke Akif lah. Mungkin nanti Akif tak kenal cikgu siapa. Okay, nama cikgu adalah Cikgu Aisyah. Cikgu akan ajar sains tahun 5 sehingga akhir tahun lah. Ada rezeki, panjang umur, kita akan jumpa sehinggalah sesi akhir 2024. Jadi bermaksud cikgu akan ajar awak sepanjang tahun 2024 ini. Okey, kedua, cikgu berasal dari negeri Selangor. Okey, dan hobi cikgu adalah membaca dan memasak. Okey, jadi salam perkenalan daripada cikgu untuk Akif dan kawan-kawan yang lain lah. Kita ada Ilyas. Okey, kita ada Delia, kita ada Farhana dan juga Aisyah lah. Mereka dah masuk daripada minggu lalu. Okey, jadi sekarang ni adalah masa untuk Akif bagi tahu nama Akif
Lepas tu Akif, Akif nampak. boleh beritahu negeri mana Akif duduk dan juga hobi Akif. Okay, Akif boleh buka kamera untuk semua orang nak tengok sekejap lah. Okay, siapa Akif? Okay, ni Akif. Okay, boleh bagi tahu nama? Nama saya Akif Okay, Akif duduk mana? Johor. Johor. Akif orang Johor. Okay, apa hobi Akif? Hobi baca. Baca. Okey, jadi ni Akif, yang lain ni adalah kawan-kawan awak lah sepanjang awak kat kelas nanti kat sini, kelas online ni. Okey, soalan cikgu sebelum cikgu nak sambung lah kita punya sesi sekolah, kelas kita ni. Di sekolah Akif belajar sains dalam bahasa Melayu Bahasa atau English? Ke campur? Inggeris. Oh, so Akif belajar dalam bahasa Macam Melayu lah. Macam Melayu ke Inggeris. Boleh baca macam tu. Oh, dia both lah, right? So, Bos. so kita panggil dua bahasa atau dua language lah. It's okay, cikgu just tanya untuk confirmkan lah. Okay, itu saja. So now kita boleh continue kita punya kelas. So cikgu akan mixkan lah bahasa kita during kita punya kelas ni, okay? Okay, now. Okay, ini adalah kita punya pemboleh ubah lah. Kita ada 3 jenis pemboleh ubah. Kita ada manipulated variable, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Everything that different is not same in our experiment. Jadi sesuatu benda yang berbeza dan tak sama tu adalah pemboleh ubah dimanipulasi ataupun we call as manipulated variable. Okay, this is the first one. Okay, the second one is kita ada satu pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris dia adalah responding variable. Sesuatu yang kita nak perhati. So, kita nak observe. Ataupun sesuatu yang kita nak tahu dia punya nilai. Kita nak kaji. Itu adalah responding variable. Okay, dan the last one, kita ada pemboleh ubah yang dikekalkan. Nama dia pemboleh ubah dimalarkan. Dalam bahasa Inggeris kita ada 2 cara istilah. Sama ada kita pakai constant variable ataupun fixed variable. Okay, ada certain lah cikgu nak beritahu. Ada setengah kita menggunakan istilah constant variable. Ada juga kita menggunakan fixed variable. Tapi untuk benda ni, kata kunci dia adalah sesuatu yang same. It's not different. Iaitu sesuatu yang sama dan tak berubah. Okay, untuk soalan bahasa Melayu, tak apa. Okay, jadi bila jawab soalan latihan ni, awak perlu baca dan teliti. Iaitu awak kena cari kata kunci soalan. Untuk kita kenal pasti, dah baca, kita nak cari kata kunci apa? Kita nak cari kita punya pemboleh, kita punya variable lah, pemboleh ubah. Jadi kita nak cari. Jadi, kita kena baca dengan betul lah dan kita perlu highlightkan pada maklumat yang kita nak. Okay, rajah di bawah menunjukkan 3 buah pasu yang serupa. Jadi kat sini dia ada nyatakan perkataan. Okay, di sini. Sekejap, cikgu. Ya. Tak betul. Okey, dia nyatakan serupa. Jadi apabila sesuatu perkataan menyatakan serupa, bermaksud dia tak berubah, dia tak sama. Maka dia adalah pemboleh ubah apa? Kalau dia tak berubah, dia sama, dia adalah pemboleh ubah. Apa nama pemboleh ubah tu? Cuba jawab. Dia adalah pemboleh ubah dimalarkan ataupun constant variable atau fixed variable. Sebab apa? Dia dah nyatakan sesuatu yang tidak berubah. Okey, kita dapat dah satu pemboleh ubah. Jadi kalau dapat terus masukkan. Dia kata apa? 3 buah pasu yang berbeza, yang serupa. Bermaksud
Dekat situ, jenis saiz pasu adalah sama. Dalam gambar Raja ni kita nampak lah. Okey, dia kata apa? Raja di bawah menunjukkan 3 buah pasu yang serupa X, Y dan Z yang diisi dengan jumlah tanah yang sama. Dia nyatakan lagi jumlah tanah yang sama. Jadi di sini tanah kita sama, maka dia pun boleh ubah apa? Dia masih lagi pun boleh ubah dimalarkan. So kat situ awak dah dapat 2 jenis pemboleh ubah dimalarkan. Okey, kita sambung baca lagi. 2 biji benih ditanam di dalam pasu X, 5 biji benih ditanam dalam pasu Y dan 15 biji benih ditanam di dalam pasu Z. Ketiga pasu disiram dengan kuantiti air yang sama. Jadi kuantiti air juga adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okay, betul. So now kita perasan satu perkataan. Dia kata pasu X 2 biji benih. Lepas tu dia kata pasu Y 5 biji benih. Pasu Z adalah 15 biji benih. Jadi di sini kita nampak jumlah biji benih adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi dekat sini kita punya pemboleh ubah dimanipulasi adalah jumlah biji benih. Kenapa tak boleh sebut biji benih je cikgu? Kenapa kena jumlah? Macam cikgu cakap minggu lepas, kita punya objek tidak boleh berdiri sendiri. Okey, biji benih adalah objek. Jadi, objek tak boleh berdiri sendiri. Okey, objek perlu dimulakan dengan parameter. Apa itu parameter? Okay, nanti cikgu tunjuk balik nota minggu lepas. Parameter tu adalah menunjukkan nilai. Okay, jumlah ni menunjukkan nilai. Contoh jumlah biji benih menunjukkan nilai. Okay, apa lagi parameter? Contoh kat sini kuantiti menunjukkan nilai. Jadi kalau awak sebut pemboleh ubah dimalarkan awak air sahaja, salah. Awak kena sebut kuantiti air sebab kita perlu adanya parameter. Contoh pasu. Kat sini kan kita kata 3 buah pasu yang sama. Jadi awak tak boleh tulis pasu sahaja. Awak kena letak satu parameter. Contoh parameter di sini, apa pasu yang sama? Awak tengok kat pasu ni, yang sama adalah saiz. Jadi di sini awak kena faham, kita tak boleh menulis pemboleh ubah dengan hanya menyatakan objek sahaja. So di sini kita dah dapat 2 pemboleh ubah. Jom kita cuba jawab ini. Okey, jadi apa cikgu cakap? Pemboleh ubah dimanipulasi kita yang ke atas tu yang berubah adalah bilangan biji benih. Sekejap cikgu. Okay, jadi bilangan biji benih adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, sekarang ni kita ada 3 pemboleh ubah dimalarkan yang sama. Pilih satu sahaja. Jangan letak banyak-banyak sebab soalan ni 1 markah saja. Jadi awak masukkan. Pilih satu. Okey, antaranya adalah saiz pasu. Boleh jadi kuantiti air. Lagi apa yang sama dekat atas? Okey, saiz pasu bunga, jumlah tanah dan kuantiti air. Jadi ini adalah 3 jenis pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay, now kita tinggal lagi satu iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Okay, macam mana? Macam cikgu cakap dekat atas, pemboleh ubah bergerak balas adalah sesuatu yang kita record. Okay, di sini keputusan penyiasatan
Ini selepas 2 minggu direkod di dalam jadual di bawah. Apa yang kita nampak? Kita rekod bilangan daun. Jadi bermaksud, dia dah kata kat sini, keputusan. Keputusan ni bahasa lain dia adalah hasil. Jadi apabila kita mengatakan tentang hasil dan juga kita mengatakan sesuatu yang direkod, maka dia adalah pemboleh ubah, bergerak, balas. Jadi apakah pemboleh ubah, bergerak, balas kita di sini? Apa dalam yang awak nampak? Dalam kotak ni, bilangan daun adalah pemboleh ubah, bergerak, balas. Jawapan ni lengkap tak? Jawapan ini dikira lengkap kerana dia sudah ada parameter. Bilangan ini adalah parameter, daun adalah objek. Itu adalah teknik menjawab soalan. Jadi kalau soalan berkaitan dengan pemboleh ubah, dia perlu adanya parameter. Okey, ada cikgu tunjukkan nota Sekejap cikgu carikan nota minggu lepas. Okey. Nota kemahiran saintifik. Sekejap ya. Okey. Jadi sementara tu kita ada lagi kawan lain. Betul tak? Saya nampak ada orang lain. Okay, kita ada Nurhani Maisarah. Macam biasa, cikgu kena perkenalkan diri lah. Sehari baru masuk kan? Okay. Cikgu adalah Cikgu Aisyah. Cikgu akan ajar sains tahun 5. Cikgu berasal dari Selangor. Okay, salam kenal daripada cikgu dan cikgu mewakili kawan-kawan lain lah. Selamat datang ke kelas sains tahun 5. Okay, now turn untuk Hani Maisarah untuk perkenalkan diri. Boleh bagi tahu nama untuk dipanggil lah, nama panggilan. Okay, lepas itu boleh bagi tahu berasal daripada negeri mana, hobi dan juga di sekolah sains belajar dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris atau campur. Okay. Okay. Awak boleh mulakan untuk perkenalkan diri. Nama saya Nurul Hani Maisarah. Panggil Hani. Okay. Duduk dekat Bukarang, Melaka. Okay. Hobi? Hobi mewarna. Mewarna. Kat sekolah, belajar sains tahun 5 dalam bahasa Melayu. Melayu. Okey, jadi salam kenal, ini adalah Hani Maisarah. Okey, kita boleh panggil dia Hadiah. Cikgu minta izin minum air sekejap Siapa nak minum, boleh minum ya. Sebab bulan puasa awak kena banyak minum air. Cikgu dah kena tekak. Okey, so kita boleh sambung untuk belajar balik. Sekejap Sekarang cikgu tengah cari nota minggu lepas. Okey, cikgu nak ulang lah. Mungkin minggu lepas kita sedikit rushing. Kita nak terangkan tentang kemahiran saintifik berkaitan dengan pemboleh ubah. Okay, sebab minggu lepas kita dah belajar je bagi cikgu cari notanya. Cikgu tak ingat notanya. Cikgu dah upload. Kan? Cikgu dah upload. Sekejap ya. Okay, sebenarnya kalau awak nak dapatkan sebarang nota, awak boleh pergi kepada Google Classroom. Di situ, awak boleh dapatkan nota yang kita belajar lah sepanjang minggu. Jadi, cikgu akan masukkan dalam nota tu, dalam Google Classroom. Okay. Saya cikgu buka Google Classroom. Ni Google Classroom kan? Macam bukan. Sekejap. Okay, sekejap cikgu buka. Okay, now. This. Okay. Okay. So, nota sebenarnya cikgu dah masukkan.
dalam sains tahun 5, 2024. Okay, kat sini dah ada nota. Cikgu tak masukkan. Biasa cikgu dah masukkan. Ni. Kenapa? Jadi cikgu tengok balik. Kenapa dia tak ada? Tak, cikgu buka nota lama. Sekejap ya, cikgu buka nota lama. Okey. Jadi, cikgu buka nota ni. Okey, this one. Nanti cikgu buka balik. Saya rasa cikgu dah upload tapi tak ada. Okey, ini adalah nota. Nanti cikgu akan upload semula. Awak boleh ambil. So, kita dah belajar minggu lepas tentang pemboleh ubah. Cikgu dah ajar formula. Apa-apa yang duduk di belah kiri adalah pemboleh ubah manipulasi. Apa-apa yang duduk di belah kanan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kenapa? Macam minggu lepas cikgu katakan, pemboleh ubah dimanipulasi dia adalah manipulasi M. M bermaksud mula. Bermaksud dia duduk di awal. Di awal jadual. Manakala pemboleh ubah bergerak balas duduk di belah kanan. Sama juga jika kita punya jadual dalam bentuk ke bawah, maka yang duduk atas ini adalah manipulasi, yang duduk bawah adalah bergerak balas. Okey, macam mana kalau jadual tu ada 3, cikgu? Okay, kalau jadual kita ada 3, biasanya kita yang awal-awal ni adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, masuk je jadual kedua, ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Dan ketiga adalah bergerak balas. Tak apa, nanti nota ni cikgu upload Google Classroom semula. Nanti awak boleh download dan awak boleh simpan untuk awak gunakan sampai awak sekolah menengah sebenarnya. Okay, next. Macam mana kalau soalan tu dalam bentuk ayat? Kalau dalam bentuk ayat, cikgu nak awak cari kata kunci. Okay, cari kata kunci. Apa maksud kata kunci? Baca ayat tersebut, cari sesuatu yang dinyatakan sama adalah pemboleh ubah dimalarkan. Apa-apa yang berbeza dekat situ adalah pemboleh ubah bergerak balas, manipulasi. Apa-apa yang kita nak record atau nak tengok hasil adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, awak kena ingat pemboleh ubah dimanipulasi adalah sesuatu yang berbeza. Apa-apa yang berbeza adalah pemboleh ubah manipulasi. Manakala apa-apa yang kita nak record, alamak, tulisan kuning tak nampak. Tak sesuai. Okay, sesuatu yang kita record atau kita teliti atau hasil adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kata kunci ni awak kena, dia masih kata kunci yang sama. Awak kena talin ataupun awak ingat lah. Okay, manakala sesuatu yang sama. Cikgu tukar pen warna lain. Warna hijau. Sesuatu yang sama atau tidak berubah atau kekal adalah pemboleh ubah dimalarkan. Jadi kalau jumpa soalan tu, dia ada kata kunci. Awak boleh tuliskan kata kunci dia. Contoh ini adalah pemboleh ubah dimalarkan. Sesuatu yang sama, tidak berubah atau kekal. Jika pemboleh ubah itu dimanipulasi adalah sesuatu yang berbeza. Manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah sesuatu yang kita record, teliti ataupun hasil. Jadi benda tak akan berubah sampai bila. Fakta ni akanlah fakta yang akan kekal sehinggalah awak sekolah menengah. Jadi jangan risau. Okay, so next. Kita pergi kepada sebab cikgu contoh skrin kan. Okay. Macam mana kalau soalan tu dalam bentuk graf cikgu? Macam mana kita nak kenal pasti pemboleh ubah? Mudah saja. Macam cikgu bagi tips minggu lepas. Kita ada garisan ini. Tak keluar pula warna.
Ni adalah satu garisan yang cikgu panggil garisan baring. Garisan ni baring kan? Kita baring macam tu kan, melintang kan? Jadi garisan baring ini, ejaan dia adalah B-A-R-I-N-G, betul tak? Jadi, baring bermula dengan perkataan huruf B. Jadi, B sama maksud dengan berubah. Jadi, soalan cikgu, apakah pemboleh ubah yang berubah? Apakah nama pemboleh ubah yang berubah? Siapa tahu? Ini adalah garisan baring. Apa nama pemboleh ubah yang berubah tu? Pemboleh ubah apa? Siapa tahu? Boleh ubah manipulasi. Pandai. Dia adalah pemboleh ubah manipulasi. Jadi awak kena ingat, garisan baring adalah pemboleh ubah manipulasi. Manakala garisan yang berdiri ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ini adalah tips. Jadi, PB adalah bergerak balas, PM adalah manipulasi. Ini adalah tip yang awak boleh guna dan awak simpan. Bila awak jawab soalan, awak boleh rujuk. Awak boleh kuasai soalan sains bahagian C tersebut. Jadi awak boleh tahulah. Sebab apa? Sebab kita dah tahu formula. Senang untuk kita jawab soalan peperiksaan nanti. Okay. Now, cikgu bergerak kepada jika soalan itu dalam bentuk gambar, macam mana pula cikgu? Apa formula kalau soalan tu dalam bentuk gambar? Kenalah kita perhatikan gambar tersebut. Boleh zoom tak? Tak boleh zoom skrin ni. Okey, contoh kalau soalan tersebut, awak kena lihat. Apa yang berbeza dari sini yang awak nampak? Awak perasan, ini suhu dia 50. Suhu ni pula 60. Yang ini pula 70. Jadi dia adalah sesuatu yang berubah. Jadi bila awak nampak, dia berubah. Jadi dia adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Sebab apa? Manipulasi adalah sesuatu yang berubah. Now, kita nak cari pemboleh ubah bergerak balas pula lah cikgu. Apa yang cikgu cakap? Apa kata kunci pemboleh ubah bergerak balas? Adalah sesuatu yang kita nak teliti ataupun hasil ataupun tindak balas. Jadi apa yang kita nak teliti, hasil yang kita akan dapat di akhir nanti, kita perhatikan. Bila air tu panas, kan bila air panas suhu dia tinggi, betul tak? Bila suhu dia tinggi, kalau graf pemboleh ubah tertulis dengan macam mana? Maksudnya, nak tulis ke apa? Mana graf kita? Cuba terangkan sedikit kat cikgu. Maksud pada itu apa? Kalau graf pun boleh ubah tertulis dengan macam mana? Okey, sebenarnya kalau soalan graf, mungkin cikgu cuba faham soalan awak. Dia memang dah nyatakan. Ini adalah kita panggil sebagai tajuk. Okey, atas ini kita panggil, dekat atas garisan tu yang tulis ayat tu, kita panggil sebagai tajuk axis. Axis tu nama graf tu, axis X. Yang ini pula, garisan menegak ni adalah dia punya tajuk axis Y. Mungkin nanti awak dah belajar tentang graf. Nama graf ni, ini adalah garisan graf Y axis, X axis. Ini adalah Y axis. Okay, biasanya kalau soalan graf, mereka dah bagi dah tajuk garisan graf ni. Okay, garisan yang baring ni, dia dah bagi dah tajuk siap-siap, iaitu jisim kotak ataupun mass of the box. Okay, untuk garisan yang berdiri ni pun, mereka dah bagi siap-siap. Nama tajuk dia jumlah daya yang diperlukan ataupun amount of force needed. Jadi, tugas kita ketika itu hanya menjawab soalan. Selalunya soalan akan tanya, nyatakan pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi awak tinggal ambil sajalah maklumat yang dah disediakan tu. Inilah pemboleh ubah
manipulasi awak. Okey, ditanya apakah pemboleh ubah bergerak balas kita? Ini. Awak tinggal salin sahaja. Itu adalah yang dia sediakan. Sebab sebenarnya soalan bahagian eksperimen, bahagian C adalah sesuatu yang telah disediakan. Dia dah nyatakan siap. Jadi kerja awak hanyalah perlu untuk mengisi jawapan daripada maklumat yang telah disediakan. Jadi kat situ kita nak kukuhkan soalan bahagian C macam mana nak dapat markah cikgu? Kena kita biasa jawab soalan eksperimen. Jadi sebenarnya setiap tajuk ada eksperimen dan cikgu akan bagi pendedahan tentang macam mana nak jawab soalan eksperimen nanti. Okay. So, menjawab soalan tidak. Okay, now kita pergi kepada ini tadi. Jadi cikgu dah nyatakan pemboleh ubah yang berubah itu adalah pemboleh ubah manipulasi, iaitu suhu air di dalam beaker. Awak tak boleh sebut suhu air saja pun dapat markah. Tapi kita tulislah yang ayat penuh, suhu air di dalam beaker. Now, kita nak cari pula pemboleh ubah bergerak balas. Hasil dia, bila air kita panas, air berwarna ni akan menggelegak naik. Jadi dia akan mula menaik. Kalau awak perasan, untuk beaker 50 darjah, ketinggian air merah yang naik sampai sini. Untuk ketinggian suhu 60 atas ni, ketinggian suhu 70 atas ni. Jadi apakah yang kita perhatikan adalah sebenarnya paras ketinggian air berwarna. Bermaksud awak kena ingat pemboleh ubah bergerak balas adalah sesuatu yang kita teliti atau hasil daripada eksperimen. Mungkin bahagian topik satunya awak sepanjang apa? Sebab kita nak mudah untuk kita dapat. Dan pemboleh ubah dimalarkan adalah sesuatu yang sama, kita lah samakan, iaitu isi padu air berwarna. So, itu adalah teknik untuk soalan. Jadi bermaksud untuk soalan sebegini, awak kena kenal pasti kata kunci. Awak kena faham apa itu pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimalarkan. Bila awak dah ingat 3 kata kunci tersebut, mudah untuk awak jawab soalan peperiksaan. Okey. So, cikgu pergi ke seterusnya. Okay, nanti nota ni cikgu akan upload semula Google Classroom. Cikgu tak sure kenapa tak ada. Okay, kan cikgu ada cakap tadi, kalau kita buat soalan pemboleh ubah, kita tak boleh hanya menyatakan objek. Kita kena ada parameter. Di bawah ini ada beberapa contoh parameter yang awak boleh gunakan mengikut kesesuaian. Kalau kita nampak sesuatu benda yang kita kira, boleh gunakan jumlah. Okey, kita nampak dia punya bentuk sama, maka kita boleh nyatakan saiz, bilangan, kuantiti. Jadi ada banyak jenis parameter di sini. Awak boleh gunakan mengikut kesesuaian pemboleh ubah awak objek tersebut. Awak tak boleh hanya menyatakan objek sahaja. Jawapan awak akan salah. Okey. Sampai situ. Ini adalah penerangan. Dan kita pergi balik semula kepada soalan asal kita. Okey, ini soalan asal kita. Okey. Jadi kita pergi ke soalan nombor 2 pula. Okey, soalan nombor 2 pula. Biasa soalan eksperimennya, dia tak akan bagi satu saja benda. Dia tak ada bagi gambar saja. Biasanya, dia akan bagi gerajah beserta jadual ataupun graf beserta jadual. Dia tak akan bagi satu saja. Selalunya elemen tu akan ada ketiga-tiga. Adanya ayat, adanya jadual ataupun gambar. Ataupun graf. Jadi awak kena baca. Memang kita kena betul-betul rajin membaca. Jadi baca. Kat sini rajah 1 menunjukkan 2 tumbuhan yang sama. Jadi dikata 2 tumbuhan yang sama. Jenis. Jadi di sini bermaksud jenis tumbuhan adalah pemboleh ubah dimalarkan. Sebab dia dah kata dah jenis tumbuhan yang sama.
Okey, awak dah dapat dah 1 markah. Sambung baca. Yang diletakkan di luar bilik darjah. Setiap tumbuhan disiram setiap hari dengan kuantiti air yang sama banyak. Bermaksud, kuantiti air adalah pemboleh ubah dimalarkan. Jadi kita dah dapat dah 2 pemboleh ubah dimalarkan. Now kita nak pergi tengok gambar rajah. Okay, kita dapati, oh ada satu pokok X. Dia tidak ditutup dengan beg plastik jernih. Jadi kita nampak ada perbezaan. Ada pokok yang ditutup, ada pokok yang tidak ditutup. Jadi perbezaan yang awak nampak ini sebenarnya dia adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Kenapa? Sebab dia berbeza. Apa-apa yang berbeza, dia adalah pemboleh ubah manipulasi. Jadi, apakah pemboleh ubah manipulasi kita? Ialah apa? Ialah kehadiran cahaya matahari. Okey, kalau awak dah tutup pokok awak dengan plastik, matahari tak boleh nak tembus. Jadi, tak adalah kehadiran matahari kat dalam ni. Sebab matahari akan terpantul balik. Sebab plastik ni menyebabkan matahari pantul semula ke atas. Jadi pokok ini tak dapat kehadiran matahari. Okey, jadi kehadiran matahari adalah kita punya pemboleh ubah dimanipulasi. Mungkin awak sepanjang macam cikgu cakap, bila awak kerap ulang menjawab soalan, awak sebenarnya dah boleh nampak bentuk soalan sebenarnya sama. Okay, kita dapat dah 2 pemboleh ubah. Now kita nak fokus cari pemboleh ubah bergerak balas. Penunjukkan keputusan. Bila apa-apa mengatakan tentang keputusan, bermaksud dia adalah bergerak balas. Kalau dia nyatakan benda itu adalah keputusan, dia adalah bergerak balas. Tapi keputusan apa? Kita tengok jadual. Macam cikgu cakap, apa-apa yang duduk di belah kanan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Bermaksud di sini, keadaan tumbuhan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Now, awak dah boleh menjawab soalan peperiksaan. Masukkan maklumat tadi. Pemboleh ubah manipulasi adalah kehadiran cahaya matahari. Pemboleh ubah bergerak balas adalah keadaan tumbuhan. Jadi di sini kita dah ada dah parameter. Kehadiran ni pun adalah parameter. Keadaan ni adalah parameter. Jadi awak tak perlu risau. Awak kena ada parameter dan objek. Objek kita matahari. Tumbuhan adalah kita punya objek. Dia tak boleh satu saja. Ayat awak mesti ada 2 ketul. Okay, now pemboleh ubah dimalarkan kita ada banyak. Pilih salah satu. Iaitu kat sini jenis tumbuhan dengan apa satu lagi? Kuantiti air. Okay. Untuk soalan graf pula. Tadi cikgu dah bagi formula. Okey, kita baca juga ayat arahan ke atas. Dia kata apa? Sekumpulan murid telah menjalankan satu persiasatan tentang pergerakan kereta mainan yang berlainan bilangan roda. Bermaksud di sini, bilangan roda yang berlainan. Berlainan bermaksud berbeza. Jadi dia adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, sekarang cikgu nak uji awak. Tadi cikgu dah bagi formula. Kita ada garisan baring. Ini adalah garisan baring cikgu panggil. Yang bawah ni. Dan kita ada satu garisan berdiri. Soalan cikgu. Garisan baring, dia adalah pemboleh ubah apa tadi? Siapa ingat? Siapa ingat? Garisan baring ni Boleh Manipulasi. Malarkan. Dia apa? manipulasi. Pandai. Dimanipulasi. Tak apa nanti. Kalau awak rasa laju, awak beritahu cikgu saya tak dapat. Cikgu boleh ulang semula. Okey, kalau bilangan roda adalah pemboleh ubah dimanipulasi,
Maka pemboleh ubah bergerak balas kita apa? Okey. Garisan berdiri ni jarak dilalui oleh kereta mainan adalah pemboleh ubah apa ni? Bergerak balas. Pandai. Dia adalah bergerak balas. Jadi kita dah boleh masukkan maklumat. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi adalah bilangan roda. Manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah apa? Dia adalah jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Sekarang ni dalam soalan tak nyatakan pun dimalarkan. Okey, jadi kat sini kita kena fikir sedikit. Dalam soalan tak boleh ada dua pemboleh ubah manipulasi. Jadi apa yang awak kena buat? Awak kena cipta sendiri apa yang awak nak samakan. Sekarang ni objek kita adalah kereta mainan. Maka bolehlah kita gunakan jenis kereta mainan yang sama. Kalau kita nak guna kereta 4 tayar. Kalau kita nak guna kereta 8 tayar. Contoh. Okay, soalan nombor 4. Okay, ni bahagian soalan nombor 4 pula. 3 ekor arnab yang berbeza jisim. Dia dah kata. Jadi, dia adalah berbeza jisim. So, bermaksud, jisim ini adalah apa? Berbeza jisim ni adalah apa? Dia adalah pemboleh ubah apa bila dia kata dia berbeza jisim? Jadi, jisim ini adalah pemboleh ubah Dimanipulasi. pandai. Dimanipulasi. Okey. Warna ni lah. Warna merah. Okay, kita baca lagi. Okey, ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Telah dilepaskan dari garisan permulaan. Okey, lepas tu dia cakap apa? Dia cakap apa kat sini? Okey. Ya, cikgu tengok. Jarak yang dilalui oleh arnab dalam masa 1 minit dicatat. Macam cikgu cakap sebelum ni, sesuatu yang kita nak record. Record sama maksud dengan catat. Okey, jadi bermaksud jarak yang dilalui oleh arnab dalam 1 minit ini ialah pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah bergerak balas. So, ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Sebab dalam masa 1 minit. Okey, next. Kita pergi pula. Okey. Kita pergi pula. Okey, so bermaksud kita dapat 2 pemboleh ubah, manipulasi dah, bergerak balas dah. Masukkan jawapan. Jadi, pemboleh ubah manipulasi kita adalah jisim arnab. Jisim adalah parameter, arnab adalah objek. Pemboleh ubah yang bergerak balas adalah jarak yang dilalui. Okey. Awak kalilah jarak dilalui oleh arnab. Awak kena salin balik yang atas tu dalam 1 minit. Okey, pemboleh ubah dimalarkan tu apa? Awak cipta dia. Sebab awak tak boleh ada 2 benda yang berbeza dalam satu eksperimen. Jadi kita cipta dia. Kita nampak arnab ni sama besar. Bermaksud saiz arnab adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okay, now kita pergi kepada eksperimen bergambar dan jadual. Dia menyiasat masa yang diambil oleh ais melebur dengan kehadiran garam. Okay, sebenarnya ini adalah ayat kepada tujuan. Nanti kita akan belajar macam mana nak buat ayat tujuan.
Ni adalah ayat tujuan. Okey. Jadi, kita nak tengok. Sekarang ni perhatikan gambar. Okey, ais A kita letak garam. Tapi ais B kita tak letak garam. Maka kehadiran garam ini adalah pemboleh ubah. Apa yang berbeza? Ada kita letak, ada yang tak letak. Apa nama pemboleh ubah yang berbeza tu? Siapa ingat? Pandai dimanipulasi. Okey. Sekarang kat jadual. Cikgu cakap tadi, kalau jadual tu ada 3. Yang pertama ini adalah awak tak payah lihat. Awak tak payah lihat kat sini. Okey. Kehadiran garam ni adalah pemboleh ubah manipulasi. Maka, tempoh masa ais melebur ni adalah apa? Pemboleh ubah apa ni? Tempoh ais melebur ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi kita salin balik. Pemboleh ubah. Okey. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah kehadiran garam. Pemboleh ubah bergerak balas adalah tempoh masa ais melebur. Okey, pemboleh ubah dimalarkan apa? Adalah yang kita samakan. Kita nampak ais cube tu saiz dia macam sama je. Maka saiz ketulan ais adalah yang dimalarkan. Nanti nota yang cikgu dah conteng-conteng ni, nanti cikgu share kat awak semula. Untuk awak rujuk lah. Tapi awak bolehlah simpan pada dia punya ni lah, kata kunci yang cikgu ulang-ulang tadi. Okay, ni adalah soalan terakhir lah. Ini adalah climax kita yang terakhir. Baca lagi. Kita memang kena banyak baca sebenarnya untuk sains. Sains ni kena baca, dah baca, kena faham. Okey. Damia merendam 3 helai kain yang diperbuat dari bahan yang berbeza ke dalam bikar yang berisi air 200 ml. Dia merekod keputusan penyiasatan. Kita ada kain A, B dan C. Setiap bikar ni kita isi 200 ml air pada suhu bilik. Okey. Now, kita tengok jadual. Macam cikgu cakap tadi, kalau jadual tu ada 3, yang nombor 1 itu adalah kita apa? Okey, jadual kita sekarang bukan 3, dia ada 2 jenis. Ini adalah bahagian A kita, ini adalah bahagian B kita. Okey, kalau jadual ada 2, cikgu cakap yang depan ni apa? Kalau jadual kita ada 2, yang depan ni adalah dimanipulasi. Manakala yang belakang ini, okey, yang belakang ini adalah bergerak balas. Okey, sekarang ni jom kita kenal pasti. Apakah pemboleh ubah dimanipulasi kita? Dia dah nyatakan ke atas. Dia kata apa yang ke atas ni? Dia kata 3 helai kain berbeza. jadi bermaksud bahan kain yang berbeza. Jadi pemboleh ubah bergerak balas kita di sini adalah jenis kain. Okey, sekarang ni apa yang kita record? Asalnya air kita 200 ml. Tapi hasil dia berubah, betul tak? Maka yang kita nak ukur di sini adalah isi padu. Isi padu apa? Air di dalam bikar. Kenapa akhir? Sebab kenapa cikgu kenapa akhir? Mana nota cikgu? Okey. Kenapa dia akhir? Sebab yang awal kita dah sama. Jadi 118, 88 dan 148 itu adalah yang bergerak balas. Apa yang sama kat sini awak nampak? Yang sama adalah Awal. apa? Yes, pandai. Isi padu awal air dalam bikar.
Okey, pasal awak tengok dalam gambar Raja, saiz kain awak sama tak? Awak potong sama juga. Jadi saiz kain pun adalah sama. Jadi itu saja soalan kita. Kita simpulkan. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah sesuatu yang kita buat apa? Perkara yang kita nak ubah ke, kekal ke, kita perhatikan. Perhatikan. Pemboleh ubah manipulasi. Ubah. Ubah. Ingat, berubah adalah manipulasi. Okey, sesuatu yang bergerak balas adalah perkara yang kita nak apa? Diperhatikan. Pandai. Sesuatu perkara yang kita nak perhatikan. Okey, yang terakhir, pemboleh ubah dimalarkan adalah sesuatu yang Dikalkan. dikalkan. Okey, pandai. So, nota ni nanti cikgu save, cikgu akan bagi kat awak lah. Awak boleh download yang cikgu dah conteng ni untuk awak rujuk. Latihan cikgu dah bagi minggu lepas, nanti cikgu akan upload juga balik semula. Okay, now kita nak masuk tentang macam mana nak buat hipotesis dan juga tujuan. Okay, macam mana teknik nak buat hipotesis dan juga kesimpulan. Untuk pengetahuan awak, hipotesis dan kesimpulan adalah benda yang sama. Tapi apa yang berbeza? Okay, yang berbeza ialah hipotesis dibuat sebelum eksperimen. Bermaksud awak rancang. Awak tak buat lagi eksperimen awak. Adalah sebelum. Jadi awak buat waktu awak merancang eksperimen. Manakala untuk kesimpulan adalah kita buat setelah selesai eksperimen. Jadi beza dia sebelum dan selepas. Okey, jadi ayat dia adalah masih sama. Apa ayat dia? Jom kita belajar formula membuat hipotesis. Okey, hipotesis adalah apa tadi? Kita ulang balik. Okey, hipotesis adalah pernyataan umum yang menerangkan tentang sesuatu objek atau peristiwa berdasarkan pemerhatian. Hipotesis dibina berdasarkan inference yang dibuat. Okey, merupakan hubungan antara dua pemboleh ubah. Jadi di sini untuk hipotesis kita melibatkan dua pemboleh ubah iaitu manipulasi dan bergerak balas. Jadi penting tak kita kuasai pemboleh ubah? Penting. Okey, untuk hipotesis dia melibatkan dua pemboleh ubah iaitu PM pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Awak kena kuasai ni. Okay, pemboleh ubah manipulasi adalah sesuatu yang berubah. Manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah sesuatu yang kita nak perhatikan. Okay, perhati. Okay. Now kita nak tengok teknik. Okay, apa beza pula kesimpulan? Kesimpulan adalah sesuatu yang kita buat selepas menjalankan eksperimen. Dapat mengesahkan. Bermaksud apa? Kita nak nyatakan sama ada hipotesis kita tu diterima atau tidak. Sama ada dia benar, separa benar atau tidak benar. Aktiviti aktiviti dia masih sama. Kita akan buat perhubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, kita ada 3 situasi. Situasi pertama, satu pola pemboleh ubah manipulasi dan satu pola pemboleh ubah bergerak balas. Okay, situasi kedua, satu pemboleh ubah manipulasi tapi ada 2 jenis bergerak balas. Ada juga tiada pola. Pola itu apa? Okay, pola itu kalau awak masih ingat cikgu nyatakan dia adalah corak. Corak itu apa? Kita ada corak yang bermaksud bertambah. Bertambah, meningkat, increasing, larger, membesar, menunjukkan sesuatu. Ataupun kita juga ada corak menurun, berkurang ataupun
kecil. Jadi ini pola yang dimasukkan ini adalah corak. Macam mana kita nak tahu? Jom kita tengok. Okay, formula nak buat ayat manipulasi, ayat hipotesis adalah menggunakan semakin pola atau corak, masukkan pemboleh ubah bergerak balas. Kita punya manipulasi. Lepas tu, koma, semakin pola atau corak, pemboleh ubah bergerak balas. Okay, awak kena ingat manipulasi duduk dahulu di depan. Kenapa? Sebab M bermaksud mula. Okay, mula bermaksud dia duduk depan sekali. Okey, jadi barulah diikuti oleh pemboleh ubah bergerak balas. Ini adalah satu pola. Bermaksud satu sahaja manipulasi dan satu bergerak balas. Jom kita tengok contoh. Okey, pola itu apa? Macam cikgu cakap sebelum ni, pola ini adalah awak dapat dari awak mentaksir data. Okey, nanti kalau awak tengok recording kelas sebelum ni, kita ada mentaksir data, kita akan membuat pola daripada data kita. Di sini kita dapati daripada tahun 2002 hingga 2009, bacaan kita makin turun. Jadi ini adalah pola kita berkurang. Jadi kita dapati bilangan kita punya beruang berkurang. Tapi pola untuk tahun kita adalah meningkat. Sebab apa? 2002 hingga 2009. Bermaksud pada 2002 bacaan kita tinggi, pada 2009 bacaan kita menurun. Jadi formula kita ialah semakin, semakin ni ayat wajib tau. Pola corak, kita tengok kan cikgu cakap tahun bertambah sebab daripada 2002 dia meningkat sehingga 2009. Bermaksud semakin bertambah kita punya pemboleh ubah manipulasi, iaitu awak masukkan bilangan tahun, semakin, awal tak koma, semakin kita punya pola untuk pemboleh ubah bergerak balas kita adalah berkurang. Lepas tu masukkan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi bermaksud formula dia adalah yang cikgu highlightkan warna oranye ni. Yang cikgu letakkan highlight warna kuning ni adalah formula ayat kita. Formula ayat kita adalah semakin pola atau corak, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah manipulasi, koma ni wajib. Semakin pola corak, pemboleh ubah bergerak balas. Manipulasi duduk depan sebab dia mula. Jadi apa awak buat bila awak dah hafal formula nak buat ayat ni, awak tinggal masukkan je. Tulis semakin, tengok pola. Pola ni nak tengok kat mana? Tengok dekat mentaksir data. Okay, tengok untuk pemboleh ubah manipulasi kita. Okey, 2002 pergi ke 2009, tahun kita meningkat. Jadi kita tulislah semakin bertambah, masukkan pemboleh ubah manipulasi, bilangan tahun, semakin kita tengok pula corak kita punya pemboleh ubah bergerak balas. Daripada 2002 hingga 2009 dia menurun. Jadi semakin berkurang, bilangan beruang, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ada lagi satu fakta yang mana ada satu pola pemboleh ubah manipulasi tapi ada dua pola pemboleh ubah bergerak balas. Awak kena faham ayat masih sama. Ayat kita masih sama menggunakan semakin. Kita nampaklah highlight ni. Semakin pola corak, pemboleh ubah manipulasi. Kita letakkan fakta. Semakin pola atau corak, boleh ubah bergerak balas. Dan, kenapa ada dan? Salin ayat yang sama. Okay. Awak tak faham kat sini? Jom kita tengok contoh. Ini adalah contoh satu graf yang ada dua bacaan. Okey, pertama taksir data manipulasi. Okey. Pertama kenal pasti pemboleh ubah. Jadi apa-apa garisan yang baring di sini adalah kita punya pemboleh ubah manipulasi.
Okay, garisan yang berdiri ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, kita dah kena pasti. Pertama, awak kena kenal pasti awak punya pemboleh ubah. Satu, kenal pasti pemboleh ubah. Dua, okay, kita ni pemboleh ubah. Okay, kedua awak kena buat apa? Kedua, awak kena mentafsir data. Mentafsir data ni, mana nombor 2 cikgu? Mentafsir data ini adalah awak tengok dia punya corak atau pola pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas. Okay, kita baca dulu. Kita dapati bacaan kita untuk suhu dia meningkat daripada 20 menjadi 40. Tetapi pola untuk bergerak balas mula-mula dia meningkat sebab daripada 20 dia jadi 30. Lepas itu dia mula menurun, dia berkurang. Jadi masukkan dalam ayat formula kita. Formula kita adalah semakin pola corak pemboleh ubah manipulasi. Lepas tu awak bagi tahu fakta. Fakta ni daripada jadual awak, daripada data. Semakin pola corak pemboleh ubah bergerak balas. Okey, sebab dia ada 2 bacaan, awak kena sambung dengan dan lah. Dan awak masukkan balik hipotesis yang sama. Teknik yang sama seperti di atas. Jom kita cuba kenal pasti. Okey, kita punya manipulasi bertambah suhu. Semakin bertambah suhu, lepas tu awak masuk fakta. Fakta ni daripada data awak. Bertambah suhu 20 hingga 30. Sebab kat sini dia bertambah. Semakin bertambah pemboleh ubah gerak balas awak, iaitu bilangan bunga yang dihasilkan. Dan, kenapa dan? Sebab dia ada fakta kedua. Jadi awak kena masukkanlah. Dan semakin masukkan balik awak punya corak untuk awak punya pemboleh ubah manipulasi, semakin bertambah suhu. Lepas tu masukkan fakta ini daripada data awak, suhu 30 hingga 40. Semakin awak baca data pemboleh ubah bergerak balas awak, berkurang bilangan bunga yang dihasilkan. Sebenarnya, bila awak faham, nanti awak cuba teliti balik. Hipotesis adalah daripada data kita. Jadi kita hanya perlu tafsir data dan kenal pasti pemboleh ubah. Okey. Macam mana pula cikgu kalau soalan tiada pola? Macam mana tiada pola tu? Dia tak ada corak. Tak ada menaik, tak ada menurun, tak ada bertambah, berkurang. Kita akan gunakan formula apabila pemboleh ubah manipulasi, masukkan fakta, maka pemboleh ubah bergerak balas, masukkan fakta. Okey, jom kita tengok. Tiada pola pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Macam mana kita nak buat? Formula dia tadi apa? Apabila pemboleh ubah manipulasi fakta. Okey, macam cikgu cakap, manipulasi perlu duduk di depan. Apabila pemboleh ubah manipulasi fakta. Fakta tu apa? Fakta tu awak kena baca tafsir data. Maka pemboleh ubah bergerak balas fakta. Kat sini tak ada corak. So kita tengok kat sini. Ini adalah soalan tentang kita punya asid dan alkali. Awak dah belajar waktu darjah, tak silap cikgu, darjah berapa? Darjah 3. Okey, jadi awak ingat. Okey, apa kita kata? Kita ada kertas litmus berwarna biru dan warna merah. Okey, apabila bahan tu masuk kertas litmus biru, dia tidak berubah. Tapi bila dia masuk dalam kertas litmus merah pun dia tak berubah. Pemasuk dia neutral. Okey, jadi kat sini jenis bahan adalah kita punya manipulasi. Sebab apa? Dia duduk depan. Manakala perubahan warna kertas litmus adalah bergerak balas. Jadi ujian kertas litmus ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jenis kita ni adalah pemboleh ubah
manipulasi. Lepas tu kita masuk pula kertas B. Bertukar menjadi merah. Jadi kalau daripada biru ke merah, dia adalah apa? Asid ke alkali? Kalau daripada biru ke merah, dia adalah apa? Biru ke merah adalah apa? Asid. Okay, kalau kertas imbas awak, biru ke merah, merah ke merah, dia adalah asid. Okay, kita masuk pula kertas C. Dia pun tiada perubahan. Kalimas pipuk biru, tapi dia berubah menjadi biru dekat kertas litmus merah. Maka dia adalah alkali. Jadi awak boleh pilih satu fakta. Okay, sini cikgu nak pilih fakta tentang asid. Maka cikgu masukkanlah formula dia. Apabila kita masukkan pemboleh ubah manipulasi kita, iaitu jenis bahan, fakta kita adalah asid, maka masukkan pemboleh ubah bergerak balas, iaitu warna kertas litmus. Lepas tu bagi tahu fakta. Dia akan warna biru ke warna merah. Okey. Itu adalah hipotesis. Sebenarnya senang je. Awak kena kenal pasti manipulasi awak dan bergerak balas. Lepas tu kita ada corak. Okey cikgu, macam mana pula kalau untuk ayat tujuan? Ayat tujuan juga adalah mudah. Kita punya formula adalah mengkaji. Mengkaji ni adalah ayat wajib letak kat depan. Mengkaji hubungan antara siapa? Pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun kita ada ayat lain. Kalau tak nak guna mengkaji, kita boleh buat menyiasat. Hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Antara boleh ubah manipulasi dengan. Oh, macam ni ayat cikgu salah. Cikgu betulkan. Ini adalah dengan. Okay, cikgu tersalah ni. Cikgu tarik balik. Ini adalah dengan. Okey, jadi ayat ni adalah ayat yang kekal awak memang boleh guna sampai bila-bila. Mengkaji hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Contoh, ayat mengkaji hubungan antara pemboleh ubah manipulasi adalah suhu dengan, cikgu salah juga, ni bukan antara. Dengan bilangan bunga yang dihasilkan. Ini contoh ayat lah. Jadi pemboleh ubah manipulasi kita suhu, pemboleh ubah bergerak balas kita adalah bilangan bunga yang dihasilkan. Maka itu saja berkaitan dengan teknik untuk menjawab kertas bahagian C untuk kemahiran saintifik. Okey. Jadi awak semua boleh ambil nafas dululah. Macam ya Allah, cikgu penatnya. Dia macam penat sikit sebab dia panjang. It's okay. So now, cikgu akan just nak imbas kembali lah. Okay. Ini adalah sebenarnya pada buku teks awak. Cuma cikgu olah lah. Jadi macam cikgu cakap tadi, awak wajib mentafsir data. Bermaksud, awak pertama, awak kena kenal pasti pemboleh ubah awak. Yang duduk belah kiri biasanya manipulasi. Sebab apa? Sebab dia mula. Kan dia M bermaksud mula, dia duduk depan. Kalau orang yang datang awal, mula-mula datang, dia duduk depan biasanya. Okay, lepas tu kita kena kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas, dia akan duduk selepas manipulasi. Lepas tu awak kena tafsir data awak. Okay, jadi pemerhatian tu apa? Okay, kalau untuk soalan pemerhatian, awak kena perhatikan data awak ni. Awak pilih satu. Contoh kat sini, apa awak buat? Kita pilih dia kata apa? Nyatakan pemerhatian kamu jika gelang getah ditarik 30 cm. Jadi, awak masukkan dia lah. Jarak terbang kapal terbang kertas paling jauh. Sebab apa 940? Lepas tu awak nyatakanlah 940 cm. Okey. Contoh lagi yang lain, berikan inference. Inference adalah kesimpulan awal atau cikgu lebih sukakan guna istilah alasan atau sebab. Okey, berikan inference.
Panjang gelang getah yang ditarik paling panjang menyebabkan daya tolakan lebih kuat. Kenapa bila kita punya jarak gelang getah 30 cm, dia terbang lagi jauh? Sebab daya tolakan yang kita kenakan. Okay, now kita dah kuasai dah kenal pasti, boleh ubah. Manipulasi ada sesuatu yang dia berubah. Dia duduk dekat kotak paling awal. Bergerak balas adalah kita perhatikan dan dimalarkan yang kita kekalkan. Okey. Apakah hubungan antara boleh ubah, manipulasi dan bergerak balas? Hubungan tu apa? Bila sebut tentang hubungan, dia adalah sangat berkait macam ayat kesimpulan atau hipotesis. Okay, jom kita tengok. Pertama nak buat hipotesis, awak kena kenal pasti pola atau corak untuk kedua-dua boleh ubah. Okay, kita dapati gelang getah kita meningkatlah daripada 10 ke 30 panjang gelang getah yang ditarik. Okay, manakala jarak kapal terbang kita semakin menaik juga. Jadi ayat dia sama seperti hipotesis. Kalau dikata soalan tu tanya hubungan antara boleh ubah tu sebenarnya hipotesis dan kesimpulan. Jadi bertambah panjang gelang getah yang ditarik, bertambah jarak kapal terbang kertas terbang. Okey. Jadi boleh ubah, manipulasi dulu depan. Okey, berikan definisi secara operasi. Okey. Jadi definisi secara operasi ni awak taksir maklumat awak daripada data yang ada. Pertama, kena salin balik ayat. Definisi secara operasi kapal terbang kertas. Definisi secara operasi jarak kapal terbang kertas ialah apa? Awak taksir awak punya data akan bergerak lebih jauh apabila panjang gelang getah ditarik lebih panjang. Jadi sebenarnya definisi secara operasi ni kita ambil daripada jadual kita taksir data tadi. Okay, next. Nyatakan kesimpulan macam apa yang cikgu cakap, ayat dia adalah sama seperti hipotesis. Iaitu semakin pola boleh ubah manipulasi, semakin pola atau corak boleh ubah bergerak balas. Jadi semakin yang ini menaik iaitu bertambah panjang gelang getah yang ditarik, semakin jauh kapal terbang kertas terbang. Itu adalah contoh soalan kita. Okay, ini adalah contoh soalan. Next, kita pergi. Ini sama je lah. Sebenarnya kalau awak nak kenal pasti, awak dah boleh buat soalan. Okay, ni notan cikgu share kan. Okay, sebenarnya ayat inference tu alasan lah. Okay, ini adalah definisi secara operasi, hubungkan antara ruang masa. So, kita kesimpulan, kemudian proses sains, kita ada total 12. Memerhati, mengelas, mengukur menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okay, lagi mentaksir data, mendefinisi secara operasi, mengawal boleh ubah, membuat hipotesis, mengeksperimen. Okay, inference ada alasan. Jadi kenapa kayu balak terapung? Sebab dia kurang tumpat. Kenapa kita bernafas lebih laju ketika bersenam? Sebab kita memerlukan banyak oksigen. Okay, ramalkan adalah sesuatu soalan yang kita bagi nilai. Awak kena bagi nilai. Ramalkan tempoh masa. Okey. Jadi kita ramalkan murid A boleh sampai 10 minit. Murid B 20 minit. Okey. Jika murid B mengambil masa tempoh selama 15 minit untuk ke sekolah. Berapakah murid A? Murid A bermaksud dia kurang daripada 15. Awak kena bagi nilai lah. Okey. Mungkin dia boleh sampai dalam masa 5 minit. Okey. Kalau soalan berkaitan pemerhatian ni, awak perhatikan. Jadi dia kata berikan inference tentang, okay, soalan pertama berdasarkan rajah pemerhatian awak, berikan dia, okay, bilangan penyu berkurang. Jadi awak kena perhatikanlah, 2003, bilangan penyu awak 2013 hingga 15 meningkat. Kata apa kat sini? Okay, bilangan penyu berkurang dari tahun 2013 hingga 2015 dan meningkat daripada tahun 2016 hingga 2018. Berikan alasan atau inference kenapa berlaku macam ni. Okey, pada tahun 2015 dan 2016 berlakunya pemulihaan dan
pembersihan pipa pantai yang diikat di jalan kan, pemulihan. Jadi bermasuk kat situ, penyu tu datang balik lah. Okay, dia suruh kita bagi ramalan. Berapakah jumlah penyu? Dia kata apa kat sini? Berapakah jumlah bilangan penyu yang mendarat pada tahun 2018? So berapa? Kita kena kira. Kat sini dia kata satu penyu ni bersama dengan 100. Jadi berapakah jumlah bilangan penyu yang mendarat di tahun 2016? Total dia ada 600. Okay, next. Okay, next. Ini adalah soalan sains tahun 3. Okay, kelaskan. Kelaskan ni bermaksud awak asingkan berdasarkan yang sama. Jadi, okay, K dan M adalah asid. Sebab apa? Apa-apa yang berubah menjadi warna merah adalah asid. Alkali adalah apa-apa yang berubah menjadi warna biru atau kekal biru. Alkali alkali neutral adalah dia sama, tiada perubahan. Definisi secara operasi ni awak salin balik. Okey, definisi secara operasi alkali ialah merubah warna kertas litmus daripada merah ke biru. Tetapi tidak merubah kertas litmus warna biru. So sebenarnya definisi secara operasi ni adalah sesuatu yang kita bagi definisi atau fakta. Okey, perhubungan ruang dan masa ni awak kena perhatikanlah. Apa yang awak nampak? Semakin bertambah masa, semakin bertambah bilangan daun dan ketinggian. So, itu saja untuk sains tahun 5 unit 1. Kita take break lah. Awak macam, ya Allah, nak bernafas kan. Cikgu cakap macam tak ada titik kan. So, now we want to start unit 2 about human. Okay, ini adalah berkaitan dengan manusia. Unit 2, kita akan belajar dua benda tau. Pertama, kita belajar tentang sistem rangka manusia. Kedua, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. So, minggu ni cikgu akan masuk sedikit tentang sistem rangka manusia. So, the first one, kita mulakan kelas ini dengan video berkaitan sistem rangka manusia. Okay, sambil-sambil awak tengok video ni, kalau awak penat, awak rasa macam maybe you are too sleepy, you can take some water. Kenapa kena minum air mengantuk? Sebab dalam air ada oksigen. Kita mengantuk sebab otak kita kekurangan oksigen. Jadi kita kena tambah oksigen dengan minum air. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar anak murid cikgu? Hari ini kita belajar cacing ke? Tak, hari ini kita belajar sistem rangka manusia. Kamu tahu tak kenapa cacing terpaksa menjala untuk bergerak? Ini kerana cacing tidak mempunyai tulang. Tulang-tulang dalam tubuh manusia membentuk satu sistem yang dikenali sebagai sistem rangka. Sistem rangka terbahagi kepada 5. Yang pertama, tengkorak. Yang kedua, tulang rusuk. Yang ketiga, tulang belakang. Yang keempat, tulang tangan. Dan yang kelima adalah tulang kaki. Apakah fungsi tulang ya? Tahu tak jawapannya apa? Tak tahu, tak apa. Biar Cikgu Najib terangkan. Okey, yang pertama tengkorak. Tengkorak melindungi otak kita daripada kecederaan yang berbahaya. Jadi otak kita selamatlah. Okey, yang kedua tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ dalaman seperti paru dan jantung. Yang ketiga adalah tulang belakang. Tulang belakang berfungsi untuk menyokong tubuh supaya kamu dapat lompat ke kiri ke kanan. Ye. Seterusnya tulang tangan. Tulang tangan berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan. Nampak tak? Kamu angkat barang semua guna tulang tangan. Seterusnya tulang kaki. Tulang kaki berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan juga. Itu saja. Itu adalah pengenalan tentang unit 2 manusia sistem rangka. Benda pertama yang kita akan belajar adalah tentang tulang. Jadi manusia, sebenarnya dalam sistem rangka, untuk unit 2 ni kita ada beberapa bahagian. Kita akan belajar tentang sistem rangka manusia dan fungsi, kedudukan sendi, fungsi sendi,
kepentingan sistem rangka, sistem peredaran darah manusia dan kita akan belajar tentang kepentingan sistem peredaran darah. Okey, sistem rangka manusia sebenarnya kita ada 5. Kita ada 5 sistem rangka bermula daripada bahagian atas dan kita akan makan turun sampai ke bawah. Pertama, kita mempunyai tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan dan juga tulang kaki. Jadi, seperti kita tahu tadi, tengkorak. Jadi pada bahagian kepala kita, tengkorak sebenarnya berada pada bahagian kepala. We call as a skull. So, its the function is to protect our brain from injury. Jadi, kita nak melindungi otak dari kecederaan. Awak kena tahu, kita punya otak ni ibarat macam apple. Cikgu nak tanya. Kalau apple jatuh tergolek, apa jadi pada apple awak? Jatuh daripada tingkat 10. Apa jadi pada apple awak? Berkecai tak? Berkecai. Contohlah, tak tinggi. Apple awak jatuh daripada meja. Apa daripada apple awak? Lebam tak? Dia macam kemik tak? Atau hancur tak sedikit? Lebam. Jadi bermaksud, sama seperti manusia, kalau otak kita tak dilindungi oleh tengkorak, maka dia akan tercedera. Boleh berkecai, pecah. Sebab tu, jika pada mereka yang terlibat dalam kemalangan ngeri dekat jalan raya, kena gilis dengan trailer atau lori, kalau yang kena tu bahagian kepala, biasanya dia dah berkecai. Ada satu kisah ni, sehinggakan otak dia hancur dan polis terpaksa kutip sepihan-sepihan otak dia. Dia jadi macam sepihan-sepihan daging. Jadi bermaksud, tengkorak kita melindungi kita punya otak. Kita ada tulang belakang dan bahagian belakang badan kita ni, dia adalah menyokong tubuh. Tulang rusuk pula adalah pada bahagian depan badan kita ni, melindungi organ dalaman seperti peparuh. Dan tulang tangan dan kaki adalah untuk sokongan dan pergerakan. Now kita nak kenal apa itu sendi. Sendi ni ibarat engsel. Perasan tak? Kita punya pintu boleh terbuka. Engsel duduk dekat tengah-tengah bahagian pintu. Jadi ini adalah engsel. Jadi sendi kita ni macam engsel yang menyebabkan pergerakan. Jadi setiap bahagian tubuh tulang kita yang boleh bergerak itu, kita panggil dia sendi. So bermaksud dekat bahagian pergelangan tangan kita ni, yang ini kita ada sendi. Kat sini ada sendi sebab kita boleh bergerakkan kepala. Jadi biasanya sendi adalah tempat pertemuan 2 atau lebih tulang. Contoh, kepala dan badan, sendi adalah kat leher. Jadi ada 2 pertemuan antara kepala dan badan. Untuk tangan dan juga lengan, tapak tangan dan lengan ada satu sendi, iaitu pertemuan antara tulang tangan dan juga lengan. Apakah fungsi sendi? Adalah membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan badan. Jadi sendi pada leher. Kita ada berapa sendi? Kita ada 4 sendi. Pertama, sendi pada leher, sendi pada tulang bahu, sendi pada tulang tangan dan tulang belakang. Ini adalah 3 pertemuan. Sendi tulang pertemuan antara tulang bahu, tangan dan tulang belakang. Dan kita ada sendi pada tulang lutut dan pinggul. Kalau pada leher, dia membolehkan kita untuk menggerakkan kepala secara pusingan atau putaran. So, kita boleh toleh kiri dan kanan, tunduk dan menunggak adalah disebabkan ada sendi di antara leher kita. Sendi pada tulang bahu membolehkan apa? Membolehkan kita boleh menggerakkan tangan ke belakang. Seperti membaling bola. Jadi kalau awak baling bola, awak boleh gerakkan tangan awak ke belakang. Awak boleh buat satu pusingan. Disebabkan adanya tulang pada bahu. Jadi dia boleh bergerak ke hadapan, ke tepi atau secara putaran seperti berikutlah. Awak boleh bergerakkan ke depan, ke belakang. Ini adalah kalau sendi dekat bahagian leher. Kalau sendi itu duduk pada bahu, tulang tangan dan tulang belakang, dia membolehkan kita menggerakkan bahagian badan atas. So, bermaksud awak boleh melengkukkan badan awak ke kiri dan ke kanan adalah sebab kat situ adanya sendi pada tulang bahu,
tangan dan belakang. So bahagian badan atas awak boleh bergerak lah seperti awak boleh merukuk. Awak menggerakkan seluruh bahagian atas badan awak. Sendi pada tulang lutut dan pinggul pula membolehkan kaki dibengkok dan luruskan. Macam mana kita boleh bersujud, kita boleh mencangkung, kita boleh kita duduk tayar akhir. Duduk semua adalah sebab ada sendi pada lutut, pinggul dan kaki dibengkokkan. Jadi, kesimpulannya, apa kepentingan sistem rangka manusia? Jika tiada rangka manusia, manusia tidak boleh berdiri. Jika tiada tengkorak, otak kita akan tercedera. Jika tiada sistem rangka manusia, semua organ dalaman tercedera apabila bertimpa musibah. Sebagai contoh terjatuh tangga, habis tulang awak berterabur. Jika tiada tulang, sudah pasti tidak boleh berjalan dan kita hanya mampu menjala seperti cacing. Jadi Allah ciptakan manusia ni adalah sesempurna ciptaan dan kita perlu bersyukur untuk setiap perkara. Every single thing you need to be grateful because every person is a perfect creation of Allah. Jadi Allah ciptakan manusia ni adalah sesempurna insan. Manusia ni adalah benda yang paling sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Okay, jom kita nak main game untuk jawab soalan. Kita nak main yang adil lah. So, kita main dalam masa, cikgu nak anggarkan dalam masa 5 minit sempat ni. Sekejap Cikgu akan terus bagi link. Okay, cikgu bagi link kat chat. Semua orang boleh buka tau. Okay, dah. Okay, cikgu dah bagi link. Semua orang cepat-cepat buka kat chat. Dah hantar. Okay. So, sementara tu, alang-alang kan. Cikgu nak. Okay, semua orang boleh tekan link cikgu bagi tau. Okay, kalau tak, cikgu akan bagi kat WhatsApp juga. Sebentar ya. Cikgu bagi kat WhatsApp juga. Mungkin takut awak tak dapat. Okay, dah. Cikgu dah bagi kat WhatsApp juga. Awak boleh buka. Kita dah ada Aisyah, Farhana, Ilyas. Kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepatutnya kita ada 7 peserta. Okay, kita ada 4. Kita ada Iman. Kita ada 5 orang. Kita nak ada Wan. Kita tunggu Adelia. Dan juga kita nak tunggu siapa? Siapa tertinggal? Hani. Okay, kita ada Akif Dash. Aisyah, Farhana, Ilyas, Iman. Kita tunggu Adelia dan juga Hani. Boleh mati? Hani. Ha? Okay, Hani tekan je. Nanti dia akan terus masuk. Dia akan suruh masuk nama. Name. Type nama. Tekan panah yang kat tepi dia. Dia akan terus masuk. Okay, sementara tu alang-alang kan. Okay, Iman dah. Asalnya masuk. 3, 2, 1 mula. Oh. Okay dah, awak dah masuk dah. Nanti kalau jawab, awak tekan skrin untuk tangkap ikan. Lepas tu awak tekan untuk jawab soalan. Pilih jawapan di setiap yang dibagilah. Dia ada 4 jawapan awak pilih. Ini macam bunyi hamba kat cikgu pasal bunyi sikit. Tulang tangan dan tulang belakang.
kita ada lagi 40 saat. Okay, kita ada lagi 4, 3, 2 dan 1. So, kita dah habis. Pembenaran pertama adalah 1, 2 Aisyah, 3 Farhana, 4 Ilyas, 5 Akif dan juga Hani. Okay, jadi berakhirlah kita punya kuis tadi. Maka berakhirlah kelas kita pada malam ini. Okay, cikgu minta halal. Cikgu terlebih masa sedikit ni lah. Dah pukul 10:01. Okay, terima kasih untuk hari ni. Okay, nota-nota yang tadi sebelum ni cikgu dah bagi. Cikgu akan masukkan dalam Google Classroom. Awak boleh download nota yang kosong dan yang kita dah gunakan hari ni. Jadi cikgu minta maaf untuk segala salah silap dan segala yang kurang. Kita jumpa lagi minggu depan. Sebelum kita habiskan kelas, jom kita ambil gambar. Okay. Kita tadi tak sempat nak kenal Iman kan, Cikgu Rashi kan. Okay, salam kenal untuk Iman Daniel. Nama cikgu Aisyah. Okay, cikgu akan jawab lah sains tahun 5 sepanjang 2024 ni. Salam kenal. Yang lain semua kawan-kawan awak. Adelia, Farhana, Ilyas, Akif dan juga Aisyah. Okay, salam kenal untuk Iman. Nanti, okay, Iman orang mana? Alang-alangan cepat, cikgu suruh ambilkan kelas. Iman orang mana? Iman mana? Iman dah hilang. Tadi dia buka kamera. Oh, orang Pahang. Orang Pahang. Okay, jadi salam kenal ya untuk semua. Jom kita ambil gambar sebelum kita habiskan kelas kita pada hari ni. Okay. Jadi, okay, Farhana boleh buka kamera? Tak boleh? Jadi kalau macam tu, kita akan ambil gambar. Dalam kiraan 1, 2, 3. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Selamat berpuasa. Kita jumpa lagi minggu depan pada waktu yang sama dengan orang yang sama. Itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat berehat Sabtu dah ni. Assalamualaikum. Bye Akif, Aisyah, Adelia, Farhana.